Untuk itu Allah, siapa nak minta ampun, aku nak ampunkan kamu. Kan? Penghalang rezeki yang terbesar ialah dosa. Kan? Apa yang patut datang tak jadi datang sebab dosa. Kebaikan, rahmat, darjat nak ditingkatkan tak jadi tingkat sebab dosa. Untuk itu apa-apa yang Allah nak beri dia tertahan. Antara hijab kepada rahmat datanglah hidup kita ialah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Dosa-dosa kecil dia buat hati kita gelap. Dosa besar buat hati kita terus mati. Untuk itu kita kena istighfar, minta ampun. Allah kata, siapa nak minta ampun, aku nak ampunkan dia. Ada antara kamu siapa nak bertaubat, aku nak terima taubat dia. Dan Allah tanya, wahai hamba aku, siapa saja, apa sahaja, segala hajat kamu, apa saja hajat kamu, aku nak tunaikan. Allah nak beri hajat tuan-puan semua. Tuan-puan nak tak? Siapa ada hajat, nak apa-apa dalam hidup? Tuan-puan nak hilang COVID, tuan-puan nak hilang sakit ni, tuan-puan nak rezeki mencurah-curah, tuan-puan nak hidup macam biasa, macam dulu-dulu. Tak payah pakai mask dah, tak payah nak itu ini dah, tak payah nak scan dah, tak payah nak balik semula macam dulu-dulu. Boleh ke tak boleh? Boleh. Allah Maha Kuasa. Dia punya semua sekali. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Allah kata, siapa nak minta ampun, aku nak ampunkan dia. Adakah siapa nak bertaubat pada aku nak terima taubat dia. Adakah sesiapa yang ada hajat, aku nak tunai hajat dia. Ada siapa nak tunai hajat, apa segala hajat kita Allah nak tunaikan. Tapi kenapa kita tak nak minta pada dia? Untuk itu kita seluruh Malaysia ni ada 4,900 orang tengah tengok. Sekejap 5,000, sejak 4.9 ni. Kalau 4,000, 5,000 yang tengok sekarang ni, 4.9k yang tengok sekarang. Kalau kita semua sekali, saya pesan diri saya lah pertamanya. Saya pun lemah teruk juga saya ni. Pukul 5 paling kurang kita bangun tahajud. Nangis ke Allah. Nangis ke Allah. Pukul 5 bangun. Ramai-ramai semua sekali masing-masing kejut anak, isteri. Kalau kita nak kejut anak, kita bangun pukul 4.30. Kita nangis dulu. Dah lain pukul 5 suku baru kejut isteri. 5.30 kejut anak-anak. Kita semua nangis ke Allah. Nangis ni membuat dunia ni dirahmati oleh Allah SWT. Tangisan-tangisan orang minta ampun, bertaubat, berhajat pada Allah. Allah suka tengok. Tengok hamba aku tu. Dia minta pada aku, dia berhajat pada aku. Dia tahu tak ada siapa yang boleh hilangkan COVID-19 melainkan dia. Tak ada siapa boleh kembalikan dunia ni seperti dulu melainkan dia. Dia tahu tiada siapa yang boleh beri dia bahagia melainkan aku, yakni Allah. Untuk itu Allah suka tengok hamba ni yang menangis pada dia. Untuk itu depan Allah jangan tunjuk kuat. Ramai kita, saya sendiri, kita kadang sombong. Depan Allah tunjuk kuat. Kita rasa kita kuat. Doa dengan Allah pun ada gaya. Bawa gaya sebagai seorang ayah berdoa, sebagai seorang ustaz berdoa, sebagai seorang penceramah berdoa, sebagai seorang kaya yang berdoa, sebagai seorang alim yang berdoa, seorang yang warak berdoa, seorang yang dermawan berdoa. Datang rasa saya sedang berdoa. Tak, masa berdoa kita tenggelam. Tak ada rasa diri kita. Kita bukan sesiapa. Tak ada apa-apa. Tak pernah punya apa-apa. Takkan boleh buat apa-apa melainkan dengan pertolongan dia. Kita tak mampu nak angkat tangan melainkan dengan pertolongan dia. Kita tak mampu melihat melainkan dengan pertolongan dia. Kita tak boleh nak melangkah melainkan dengan pertolongan dia. Saya tak boleh nak melangkah melainkan dengan pertolongan dia. Saya tak mampu nak berceramah melainkan dengan pertolongan dia. La haula wala quwwata illa billah. Tak mampu nak tolong sesiapa melainkan dengan pertolongan dia. Tak boleh selesaikan masalah siapa-siapa melainkan dengan pertolongan dia. Tak boleh bahagiakan sesiapa melainkan dengan pertolongan dia. Tak boleh tunaikan hajat sesiapa melainkan dengan pertolongan dia. La haula wala quwwata illa billah. Untuk tu berdoa sebagai seorang hamba, menangis pada Allah. Bangun tahajud, paling kurang 2 rakaat, nangis ke Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, nangis. Antara seorang alim ajar saya doa. Dia kata waktu malam, macam mana, apa rahsia? Dah semain tahajud satu rahsia. Apa rahsia supaya doa kita dalam tahajud ni dikabulkan oleh Allah? Apa rahsia? Raymond Wong. Semoga Ustaz sihat selalu. Terima kasih Raymond. Handsome Raymond ya. Nisa, Mila, Sahir, Sheila. Untuk tu, apa rahsia doa kita dikabulkan? Dalam hadis, apabila seorang berdoa untuk saudara dia, malaikat doa, ya Allah, apa diminta untuk saudara dia, beri juga untuk dia. Untuk itu, waktu malam, kalau nak doa kita dikabulkan oleh Allah, kita minta hidayah untuk umat. Minta hidayah untuk umat. Minta hidayah untuk umat. Kenapa Allah suka Nabi-Nabi sangat disayangi oleh Allah? Sebab Nabi-Nabi mengasihi umat dia. Nabi yang paling Allah sayang, Nabi Muhammad SAW, sebab pengorbanan beliau dan kasih sayang beliau kepada umat. Apa malam-malam doa? Doa nangis untuk orang lain. Hidup ni tak boleh pentingkan diri sendiri, nangis untuk orang lain.
Kenapa umat ni jadi kurang bahagia, kurang tenang, kurang ditolong oleh Allah? Sebab kita terlupa kita umat yang paling baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita tak dikeluarkan untuk diri kita sendiri. Kita tak boleh mementingkan diri sendiri. Sebab tu surah pertama turun kat Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Iqra, baca dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Bila ilmu pertama untuk manusia bahagia tenang, bila dia sedar dia dijadikan. Bila kita sedar kita dijadikan, kita tak sombong. Kita tak angkuh. Bila kita sedar kita dijadikan, kita tak malas. Bila kita sedar dijadikan, kita rasa diri kita tak ada apa-apa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ini mengenal Allah. Kita sedar kita tak ada kalau dia tak adakan kita. Kita tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, tak boleh melihat, tak boleh berkeluarga, tak boleh berceramah, tak boleh tolong orang, tak boleh semayang, tak boleh bercari rezeki. Semua tak boleh. Nak buang air kecil pun tak mampu melainkan dengan pertolongan dia. Itu surah kedua turun kat Nabi, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal mudassir. Zahalan sekolah smart lu, masya-Allah. Ya ayyuhal mudassir. Wahai orang berselimut, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Beri bangun, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Besarkan Tuhan kamu. Dalam keadaan hari ini orang besarkan selain daripada dia. Kita besarkan dia. Dia yang buat semua. Dia punya semua. Dia maha berkuasa. Tak ada siapa boleh buat apa-apa melainkan dia. Benar-benar tersimpanlah hati kita. Betul-betul keyakinan kita kepada Allah. Sikit pun tak berubah. Untuk tu, ya ayuhal mudassir. Islam tak pentingkan diri sendiri. Dia tahu satu, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walau satu ayat. Tahu satu, kongsi satu. Tahu dua, kongsi dua. Tahu tiga ilmu, kongsi tiga. Jangan penting diri sendiri. Kita tengah solat, nampak orang jatuh longkang. Kita berhenti solat, selamatkan orang jatuh longkang. Hari ini orang banyak yang lalai, lupa. Saya sendiri, untuk itu kita kena rasa sayang ke umat. Macam mana? Bila berdoa, doa. Antara doa-doa yang boleh waktu malam, doa hidayah. Allahumma hdina, wahdi bina, wahdinna sejami'a. Allahumma hdina, wahdi bina, wahdinna sejami'a. Doa, ya Allah, beri hidayah pada semua manusia dalam dunia. Jadikan saya asbab hidayah. Beri hidayah pada kami. Beri hidayah pada kami semua, ya Allah. Kita semua ni, ya Allah. Beri hidayah pada semua manusia dalam dunia. Allahumma hdinna sejami'a. Doa, ya Allah, beri hidayah pada semua manusia. Allahumma hdinna sejami'a. Allahumma arham ummatan habika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kesian sayanglah pada umat ni. Allahumma ghfiru aslih. Ya Allah, ampunkan, aslih, perbaiki ummatan habika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa Melayu je, ya Allah. Umat ni, ya Allah. Umat Nabi ni, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah pada semua manusia, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah pada semua manusia dalam dunia. Ya Allah, sayanglah semua manusia dalam dunia ni. Bukalah, ya Allah. Sampaikanlah apa yang Nabi beritahu pada semua manusia dalam dunia. Tanpa mengira bangsa, agama. Kita doa kebaikan, hidayah buat semua manusia dalam dunia. Doa hidayah untuk umat. Lepas tu, doa untuk, doa untuk orang lain. Dan malaikat kata, ya Allah, apa diminta untuk umat ini, beri jugalah kepada dia. Nangis untuk umat. Syekh Ilyas Rahmatullah Alaih kata, kemuliaan umat ini, apabila orang lain membuat salah, dia rasa ini kesalahan dia. Orang lain buat dosa, dia rasa ini dosa dia. Orang tak sembahyang, dia rasa dia berdosa. Orang mencuri, dia rasa dia berdosa. Orang jauh pada Allah, dia rasa dia berdosa. Orang tinggalkan amal agama, dia rasa dia berdosa. Orang tinggalkan masjid-masjid, dia rasa dia berdosa. Orang jauh pada kebaikan, dia tak salahkan orang lain. Dia kata, ya Allah, ini semua salah saya. Ya Allah, ni aku yang salah. Dia doa hidayah untuk semua manusia dalam dunia yang pertama. Yang kedua, doa Allah ampunkan. Allahumma ghfirli, doa yang biasa, Rabbi ghfirli, doa untuk mak ayah dan semua manusia dalam dunia. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampun dosa kami dan mak ayah kami. Kasih dan sayangilah mak dan ayah kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil. Doa hidayah untuk semua manusia dalam dunia. Itu bangun tahajud. Bagi masa untuk solat awal waktu, kan? Dan kita sayang semua manusia dalam dunia. Ni Winnie ni. Terima kasih Abid Liu. Pengorbanan sayang manusia, haiwan. Kami sayang Ustaz. Saya pun sayang juga. Semua sekali ni. Ni Winnie ni. Badaria. Sayang semua. Nur Ajirah. Nur Nisa. Iz. Laila Manja. Nisa. Sari Kandi. Zarina. Dalima. Anum. Tu bila kita sayang pada manusia yang lain, Allah sayang kita. Untuk tu jangan mementingkan diri sendiri. Hidup ni jangan pentingkan diri sendiri. Sayang pada orang lain.
sayang pada mak ayah, sayang pada isteri, sayang pada anak-anak. Jadi tu pertama tadi, keyakinan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Kedua, kita bangun solat, beri masa untuk solat. Dan bila solat doakan untuk semua manusia. Jangan putus asa. Jangan putus asa dalam hidup ni. Dalam minta la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Izin. Adakah Melayu nak kawan dengan Cina? Izin loy. Masya Allah. Semua orang sama je, Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke, Kadazan ke. Semua manusia dalam dunia ni satu keluarga Tuhan jadikan. Dan kita percaya kan, kita semua sebuah keluarga. Dan kita kena belajar sayang pada orang lain. Pada haiwan pun kena sayang. Kan ada satu orang pelacur, mendengar kerja pelacur ni kerja tak baik. Tapi bagi minum anjing, disebabkan bagi minum anjing tu, Allah maafkan dia, sayang kepada dia, dan dia masuk dalam syurga. Bayangkan pelacur kerja tak baik, bagi minum pada anjing, tak mana-mana punya anjing, pun menyebabkan Tuhan sayang dia. Ini kan pula kalau kita sayang semua manusia dalam dunia. Kita tak tahu amal baik kita yang mana Allah terima. Dan kita tak tahu dosa kita yang mana membuat Allah marah, murka pada kita. Sebab itu, jangan memandang rendah pada mana-mana kebaikan. Dan jangan memandang rendah pada mana-mana dosa dan maksiat. Hidup kita ni, umur kita semakin bertambah. Lina Hashim, Allah sayang kita. Semakin bertambah. Untuk itu, saya sebut tadi awal-awal, saya ulang balik. Tak ada siapa boleh beri bahagia, melainkan Allah. Tak ada siapa boleh beri kita tenang, melainkan dia. Untuk itu kita kena yakin pada Allah. Dan kita Kid Kido, Ustaz doa perniagaan saya dijauhi daripada sihir manusia. Saya penat Ustaz Kid Kido selalu baca ayat ni, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Qul lan yusibana. Tak ada apa yang menimpa hidup kami, takdir yang menimpa hidup kami. Qul lan yusibana illa, apa segala yang berlaku takdir hidup kita sekarang ni, perniagaan susah, hilang orang tersayang, COVID-19, ni dah habis tahun, tambah pula macam dah masuk tahun kedua pula dah gaya-gaya macam ni. Macam-macam musibah datang. Qul lan yusibana, tak ada apa yang menimpa dalam hidup kami. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Melainkan apa yang Allah tentukan. Wa maulana, dialah penolong pembantu kita. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kepada dia kita berserah. Kalau kita, apa yang terjadi, kita menyalahkan orang lain. Memang banyak orang salah. Semua orang mesti ada salah. Ni ustaz ni salah ustaz. Memang betul. Dia salah ustaz. Betul. Saya salah. Lagi betul. Saya salah. Lagi betul tu paling tepat sekali. Ustaz salah ni. Betul memang saya salah. Ustaz tak betul ni. Memang betul lah saya tak betul. Kan? Ustaz tak betul ni. Ustaz tak patut buat macam ni. Ustaz ni salah. Sesat. Ustaz ada orang cakap saya kan. Ustaz sesat. Ustaz Dajjal. Ustaz Dajjal pun ada juga kan. Ada yang tulis buat muka saya ada kafarah kan, kafir kat kepala. Tapi betul, apa orang cakap tu betul. Kita bukan sesiapa, tak ada apa-apa melainkan dengan pertolongan dia. Untuk itu, bila apa sahaja orang cakap, tapi kalau menyalahkan orang lain tak menyebab dunia menjadi baik, dan lebih bahaya lagi tak membuat diri saya menjadi baik. Untuk itu jangan menyalahkan orang lain. Apa sahaja terjadi, kita kembali pada Allah. Setelah musibah terjadi ni, adakah saya semakin hampir pada Allah? COVID ni, apa saja sekarang terjadi ni, entah betul ke salah ke apa segala orang bayangkan, apa saja terjadi ni, adakah membuat kita menjadi manusia lebih dekat pada Allah atau tidak? Solat saya makin jaga awal waktu ke tidak? Saya semakin sayang pada isteri saya ke tidak? Saya semakin sayang pada anak-anak saya ke tidak? Saya semakin menyayangi orang miskin dan anak yatim ke tidak? Saya semakin sayang binatang, haiwan atau tidak? Saya semakin menghormati orang lain ataupun tidak? Membuat saya semakin rendah diri atau tidak? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah jadikan hidup alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hayat dan hidup ni, kematian dan kehidupan, Allah nak uji ahsanu amala. Siapa yang paling baik dalam amal dia? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa dia? Allah nak tahu siapa paling ahsan, siapa paling baik amal dia, siapa paling baik amalan dia. Dia makin jaga solat ke tidak? Dia makin Ana Salina Istro. Masya Allah. Ni Ana Salina yang rakam program saya dekat Istro. Yang program Istro Prima 9 malam hari 9 malam Isnin ke Selasa 9 malam.
langkah jejak Abid Liu. Dia orang rakam. Tapi itu kisah sebenar, pergi mana-mana. Memang pergi tu tapi rakam. Oshin Nare dari Brunei pertama kali ikut live Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih nasihat. Masya Allah. Saudara kita pada Brunei. Kita sayang semua orang. Masya Allah. Orang Brunei semua baik-baik. Saya pergi Brunei dah ceramah besar dia 2 kali dah. 2 kali ceramah Brunei. Sayang orang Brunei. Dia orang sambut saya dekat airport tu. Keluar muka saya begitu. Saya pun macam perasan-perasan gitulah. Wah, macam glamour je kan. Saya gurau je lah. Terry Chilun. Ustaz buat semua rakyat baik. Tak kira bangsa, haiwan. Sokong Ustaz. Doakan Ustaz lindungi oleh Allah. Terima kasih Terry Chilun Eng. Terry Chilun Eng. Masya Allah. Kita semua sebuah keluarga. Kan? Jadi kadang cuma kerana kita tak berbual dengan seseorang, kita rasa. Untuk itu tuan-puan sekalian, kita perbaiki diri kita. Rapatkan diri pada Allah, jaga solat dan semakin sayang manusia. Korna nang Ustaz, semoga dimudahkan rezeki, sihat selalu. Fadli Hamid, Khairil Amirul Mutasim, Raja Anita, hantar love. Raja Anita, ni NGO dekat Kelantan. Ketua dekat Kelantan ni, yang selalu kat Kelantan lah. Itu jatuh jambatan. Tengah bagi bantuan, tergulik kat jambatan, patah. Pengorbanan. Allah bagi pahala yang besar. Walaupun orang lucu ketawa, tapi Raja Anita dapat pahala besar. Sebab nak tolong orang sampai jatuh jambatan. Jatuh dalam sungai. Jatuh ke tak, tersangkut kat jambatan. Pengorbanan. Besar pengorbanan. Dalam ni Ustaz Zul Hazwan. Ustaz Zul Hazwan. Nanti dengar live Ustaz Zul Hazwan. Lepas ni Ustaz Zul Hazwan buat live. Masya Allah, banyak nasihat-nasihat. Kuliah subuh, setiap kali kita bagi bantuan, subuh je, semua dah solat subuh berjemaah, Ustaz Zul Hazwan bagi kuliah subuh. Kuliah subuh, masa kita bagi bantuan. Masya Allah. Niat dakwah mana saja kita pergi. Muhammad Syarizan, the one and the only. Lain macam juga Rusmah, Amira, Syakila, Nazir Rahman. Nazir. Ni anak muda ni, dulu kurus, sekarang dah berisi sikit. Banyak bagi bantuan, tapi makan pun banyak juga. Suini, Pari-Pari, Zul Hulaifah, Syaukat Siti Nurul Huda, Sapi'i, Nur MJ, Jamila. Jadi tuan-tuan, Norman Ustaz datang Pahang baru ni, tak sempat singgah. Madrasah Maulana Johari. Masya Allah. Itu semua cikgu-cikgu saya tu. Ijami, jangan bersedih, jangan stres. Itu ni Winnie. Masya Allah. Ni Winnie ni. Moga membuat bangsa lain lebih ingin mendalami Islam. Jadi begitulah. Jadi dulu saya, Nabi SAW manusia yang sayang semua manusia dalam dunia. Nabi ni rahmatul lil alamin. Nabi sayang semua manusia dalam dunia. Nabi sayang semua. Haiwan pun Nabi sayang. Ada sahabat buat unta berat-berat, Nabi tegur. Buat laju-laju pun Nabi tegur. Anaya binatang pun Nabi tegur. Nabi sayang semua manusia. Siapa sahaja Nabi sayang. Walau siapa pun. Ada sekali orang saja nak try Nabi. Ada orang ni nak try Nabi. Betul ke Nabi ni? Dia baca-baca dulu kata Nabi Muhammad ni begini. Sifat tu dah banyak, tapi satu lagi dia nak try. Satu hari, dia pun datang satu majlis. Dia berdiri, dia bagi hutang kat Nabi hari ni, esok dia minta dah. Dia datang-datang, dia kata, Ya Rasulullah, kamu ni, dia cakap tak baik pasal Nabi. Dia kata, kamu tak nak bayar hutang, kamu ni ceramah je begini. Cakap tak baik kat Nabi. Sayyidina Umar Khattab bangun, marah. Apa kamu cakap kat Nabi ni? Nabi panggil Sayyidina Umar Khattab, suruh bayar hutang orang tadi, bagi lebih sikit. Sebab tadi Sayyidina Umar ancam dia. Laki tadi terus dengar je Sayyidina Umar cakap, dia terus memeluk Islam. Maka telah diberitahu pada dia, kenapa? Dia kata, saya tengok sifat Nabi ni, walau dia pemalukan depan orang ramai pun, dia dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Yang ni saya tak mampu lagi. Saya kalau kata marah depan orang, saya pun marah balik. Itulah antara belum ada sifat lagi kan. Itu kita belajar sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi. Orang buat buruk, Nabi buat baik. Orang buat zalim, Nabi doakan dia. Jadi tuan-puan sekalian, itu Nuridah, Wira-Wira, kita dapatkan daripada Allah, kita dapatkan daripada Allah SWT. Tak ada siapa boleh beri bahagia melainkan dia. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi turfatain wala takilni ila nafsi turfatain. Ya Allah yang hidup, yang maha berkuasa. Birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki urusan kami. Wala takilni ila nafsi turfatain. Christopher Joy. Selamat malam Ustaz.
Nak tanya, salah ke saya bila saya hadiahkan kawan saya Al-Quran tapi saya bukan Muslim? Ada kawan saya cakap haram sebab bukan Muslim. Jadi Christopher bagus hadiahkan Quran. Hadiah ni tak salah. Tapi kalau pukul dia salah. Kalau bagi hadiah tu baik. Bagi Quran ke, bagi hadis Nabi ke, bagi buku apa pun baik. Ini kan pula Quran, benda yang baik. Jadi tahniah kan. Bagi hadiah Quran pada kawan Islam tak ada salah kan. Tahniah. Selalu bagi hadiah. Nabi sebut hadiah ni merapatkan diri seseorang dengan orang lain. Selalu bagi hadiah. Bagi hadiah ke isteri kan. Bagi bunga besar ke isteri. Bagi hadiah pada orang tersayang. Menggembirakan hati orang lain ni membuat Allah sayang kita. Kita gembira ke orang, bagi kejutan ke orang, tunaikan hajat orang. Ada satu masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tengah itikaf dalam masjid, lebih kurang begitu ceritanya. Ada datang seorang lelaki ada masalah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat lain pula bunyi lebih kurang maksud tapi maksudnya sama. Dia kata, tuan kan sedang beritikaf, takkan tuan nak tu keluar nak pergi tolong saya. Di itikaf ni ada itikaf wajib, bila dia niat untuk dia bernazar atau dia dah wajibkan dia untuk itikaf. Ada itikaf sunat, ada ulama-ulama bincang lah, ada itikaf yang macam 10 hari akhir tu, itikaf yang sangat dituntut. Ada setengah negara, kalau 10 hari akhir Ramadan, mereka hidup kat masjid. Tidur kat masjid. Sepanjang 10 hari akhir, diorang tak balik-balik dah. Duduk je kat masjid. Banyak negara macam tu. Saya tengok Singapura begitu, Thailand macam tu. 10 hari akhir Ramadan je, semua itikaf kat masjid. Penuh masjid itikaf. Malam-malam dengan bunyi orang nangis kat masjid. Rindu kan? Nangis waktu malam. Saya memang rindu suasana begitu. Kat masjid dengan bunyi orang nangis tengah malam. Sana nangis, sana nangis. Best rupa bunyi orang nangis. Orang ingat nangis ni bila sedih, kecewa. Rupa nangis ni bahagia. Nangis ni bahagia. Saya dengar orang menangis pun bahagia. Bukan mendengar orang menangis sebab susah. Menangis waktu malam, Osman Hanim. Osman ni ayah dia dulu Prof Hanim Muhammad Tahir. Orang yang banyak tolong saya. Masa tu tolong saya dikit sekali Datuk Fadilah Kamsah. Prof Hanim Muhammad Tahir arwah. Orang yang sangat baik, mulia. Saya selalu tolong saya masa saya belajar susah. Saya tak ada duit, dia bagi saya duit. Tak kenal pun, kenal begitu je. Masa tu tolong bagi duit masa saya belajar. Osman Hanim. Ada pusat bekam urut, tempat urut. Yang laki-laki boleh urut dengan Osman Hanim ni, pandai urut. Ustaz Zul pun pandai urut juga. Ustaz Zul Hazwan, dia tak urut orang lah, ada syarikat urut. Dan Osman Hanim pun Masya Allah pandai urut. Boleh siapa-siapa nak urut, boleh call Osman Hanim dekat Bangi, dekat Bandar Seri Putra ke mana, kat situlah. Masya Allah. Allahu Akbar. Karkun, tengok Ustaz menitis air mata. Masya Allah. Masya Allah, baik-baik semua ni. Nur Amira dari Kamik dari Sarawak. Masya Allah, dari Sarawak. Sayang Sarawak. Juwita Eng, Miss Rela. Juwita Eng. Terima kasih Juwita Eng, Miss Rela. Jadi apa tengah cerita tadi? Dah hilang tadi cerita dia. Tengah cerita apa tuan-puan? Siapa ingat? Nori. Doa saya dan keluarga dimudahkan. Zainal Abidin, Alina. Tengah cerita apa tadi dah hilang. Azhar Zais, Elisha, Edrina, Nuraini. Jadi menangis malam pun bahagia. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang itikaf di masjid. Orang kata, kamu sedang itikaf, kamu nak pergi tolong saya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, aku dengar daripada Nabi SAW bersabda, barang siapa sedang beritikaf, dia batalkan itikaf dia, tunai hajat saudara dia. Itikaf tu dah besar dah. Tunai hajat saudara dia, Allah beri 10 tahun pahala itikaf. Tolong orang. Orang lapar bagi makan, tolong orang. Orang tak ada rumah, bagi rumah. Orang sakit bawa pergi hospital. Orang ada sampah kat jalan, kutip mudahkan orang. Tunai hajat saudara, gembirakan saudara dia. Allah bagi 10 tahun pahala itikaf. 10 tahun banyak. Satu hari itikaf Allah jauhkan 3 parit daripada api neraka. Satu hari itikaf Allah jauhkan 3 parit daripada api neraka. Bayangkan kalau tuan-puan tolong mak ayah, tolong isteri, tolong suami, tolong jiran, tolong masyarakat, tolong ramai manusia dalam dunia. Tolong orang je Allah jauhkan 3 parit daripada api neraka. 1 parit jarak langit dan bumi. Syed Putra Haizam, ni pun ustaz ni, penceramah terkenal, sahabat saya kat UPM dulu, yang saya hormati, saya sayangi. Masya Allah, Ustaz Syed Putra Haizam. Kalau Syed Putra, Ustaz Syed Putra ceramah pasal sahabat, nangis. Ada kisah Ustaz Syed Putra cerita pasal pengorbanan sahabat-sahabat dulu. Saya belajar ada satu kisah daripada Ustaz Syed Putra. Dah ingat, dah lupa dah Ustaz. Sahabat dulu berkorban untuk agama Allah SWT. Jadi dengar Ustaz Syed Putra ceramah, klik dekat Facebook Ustaz Syed Putra, Ustaz Zul tadi. Masya Allah.
Musa wa Muhammad Ridwan. Doa mak saya Ustaz Prem Kumar. You really great Ustaz. You good heart and kind. Prem Kumar, saya pun sayang Prem Kumar daripada hati saya. Kita sayang semua orang. Saya sayang Prem Kumar. Saya sayang semua sekali tuan-puan yang ada dengan live ni. Kita semua sebuah keluarga. Cepat tolong. Kita berlumba tolong orang. Kalau tak mampu tolong dengan tenaga, dengan doa. Bagi sokongan, bagi semangat. Zaman dulu macam tu. Bagi semangat, bagi sokongan. Macam Prem bagi semangat kat saya ni. Jadi macam tu kita bagi semangat pada masyarakat kat luar sana. Jangan kita sibuk dengan gosip-gosip, entah apa-apa, orang cakap-cakap, jauhkan. Kata sana, kata sini, tak ada apa. Nampak orang susah, kita tolong. Pergi cepat-cepat, berlumba, tolong. Walau siapa saja. Teringat masa siapa-siapa je. Tengok orang tidur dalam kereta, terus pergi tolong. Jangan kira apa, kalau semua fikir dia ni tolong, ni tolong, akhirnya dia tak lambat dapat pertolongan. Tilash, I convert to Islam. Tak apa, belajar sikit-sikit. Tilash, I don't have study about Islam. I little know about Islam. Tak apa, belajar sikit-sikit. Belajar solat, belajar amal-amal agama. Nur Khairina, SPM. Adik-adik nak SPM, sabar, tabah kuat. Doakan saya dan calon SPM. Semua adik-adik nak SPM, jangan risau. Ni semua ujian daripada Allah. SPM ni kita beri yang paling baik. Tak apa, beri yang paling baik. Jangan risau. Usaha sungguh-sungguh. Tak ada istilah terlambat. Selagi kita nak belajar dan berusaha. Tak apa, tak ada apa, biar. COVID tu biar. Apa benda nak jadi ni, biar. Kita bukan maksud biar macam mana. Maksudnya, kita jangan fikir sangat. Kita cuma hamba Allah SWT. Tuhan jadikan kita. Tugas kita berusaha menjadi orang baik. Berusaha, belajar sungguh-sungguh, buat kebaikan. Jangan musibah yang datang buat kita malas, putus asa. Tak jadi apa, buat. Apa yang kita mampu buat. Selagi boleh bangun. Selagi boleh berjuang. Selagi boleh buka mata. Selagi boleh berdoa. Selagi boleh sayang orang, sayang. Selagi boleh senyum pada orang, senyum. Esok dah tak boleh senyum, esok dah sakit terbaring, kita buat cara orang sakit, cara terbaring. Apa keadaan kita bersyukur. Yakin, apa yang terjadi kat kita ni, Tuhan tahu. Kita ada Allah, kita ada segala-galanya. Tuhan mesti tolong kita. Beri yang paling baik, niat yang paling tinggi, nak dapat semua A. Tapi apa kita dapat, kita terima redha. Jangan putus asa. SPM tu bukan segala-galanya, tapi berusaha bersungguh-sungguh tu perintah Allah SWT. Memberi Allah sangat sayang seseorang bila melakukan pekerjaannya, buat yang paling baik. Jadi beri yang paling baik. Adik-adik nak SPM, beri yang paling baik. Beri paling baik. Yakin ke Allah. Semua ilmu dalam ilmu dia. Beri yang paling baik. Beri paling baik. Tak tahu, tanya. Tak faham, fahamkan. Tak hafal. Jadi pelan-pelan. Chef di kantin. Mohon doa dapat redha Allah, ikhlas dalam kebaikan. Jadi ikhlas ni dikata macam semua hitam atas batu yang hitam, malam yang gelap gelita. Tak ada siapa yang tahu ikhlas tu apa. Dan tak ada siapa yang tahu ikhlas tu melainkan Allah. Dan hati kita sendiri selalu ada kadang-kadang rasa tak ikhlas. Untuk dapat ikhlas, tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Apa tu ikhlas? Surah Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Iman. Makin kuat iman, makin kuat ikhlas. Kenapa kita buat untuk orang? Kita nampak orang tu boleh beri kita sesuatu. Kenapa orang semayang jadi betul depan ustaz? Sebab dia rasa ustaz dia sedang menilai dia. Ustaz boleh bagi markah kat dia. Kenapa orang buat baik depan bapak mertua? Orang cerita drama nak kahwin, bapak mertua semayang elok. Sebab dia nampak ayah mertua dia boleh pilih dia jadi menantu ataupun tidak. Orang kerja jadi rajin depan bos sebab dia tahu bos dia yang akan bagi dia pangkat. Tapi sebenarnya tak ada siapa boleh bagi pangkat, bagi bahagia, bagi jodoh, bagi kehidupan, melainkan Tuhan Allah. Itu kalau kita buat untuk Allah, kita bahagia. Jadi macam nak tahu ikhlas ke tidak? Kita siasa berbetulkan niat. Kita buat untuk Allah sayang kita. Kita buat untuk Allah sayang kita. Terus buat baik walau orang suka atau orang benci. Terus buat baik walau orang sokong, walau orang hina kita. Walau kita disayangi, dilambung sampai ke langit, atau kita dipijak sampai bumi, atau kita dipenjarakan kerana buat kebaikan, kita terus buat baik. Sebab kita tak buat baik untuk orang, kita buat baik untuk Allah sayang. Dalam berbuat kebaikan, datang ujian-ujian. Mula buat rasa orang pandang, takut. Meninggalkan amal baik sebab takut orang kata. Dapat dosa riak. Buat untuk orang, buat untuk tunjuk ke orang, syirik yang nyata. Jadi tinggal buat baik pun tak boleh. Nak pergi masjid, tak pergi sebab takut orang cakap. Baca Quran malas, nanti orang kata riak.
dia tinggal baca Quran. Jadi dia telah meninggalkan baca Quran yang besar sebab orang cakap. Dia meninggalkan berbuat baik pada masyarakat, bersedekah sebab orang cakap. Dia tinggal, dia pun tak nak tolong orang sebab orang cakap. Dia telah meninggalkan amal besar perintah Allah sebab orang cakap. Teruk tak? Teruk. Tu buat baik walau belum ikhlas. Kalau datang niat-niat yang lain, istighfar, minta ampun. Buat datang niat-niat yang buruk yang tak baik, istighfar, minta ampun. Terus buat baik. Jadi contoh kebaikan, terus buat kebaikan. Ramai orang tak faham apa tu ikhlas. Orang yang ikhlas ni macam bersih hati, macam bersih lantai, macam cuci pinggan. Tak. Apa tu ikhlas? Ikhlas tu dalam hati. Ikhlas ni maksudnya kita perbaiki diri kita. Kata Maulana Ahmad Lat, kata seorang alim, dia kata apa? Apa itu akhlak? Mencari baik dalam buruk orang yang banyak. Semua orang kata dia buruk, kita boleh cari baik dia, bimbing, pimpin dia kepada kebaikan. Itu namanya akhlak. Semua orang cakap dia jahat, kita boleh cari baik dia, kita orang berakhlak, orang baik. Macam ni orang puji-puji saya banyak-banyak ni, bukan sebab saya baik, sebab tuan puan yang baik. Sebab tu sahabat bila orang puji kebaikan dia, dia doa. Dia doa. Allahumma ja'alni, doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Kalau orang puji kita, doa Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka lihat, orang sangka, apa orang cakap tentang saya. Jadikan saya lebih baik daripada apa orang cakap tentang saya, apa orang tengok tentang saya, apa orang sangka tentang saya. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli, dan ampunkan dosaku ma la ya'lamun, ampunkan dosaku daripada apa yang mereka tidak ketahui. Ya Allah, aku minta ampun, banyak buruk aku ni orang tak tahu. Kalau orang nampak, orang hina, orang geli kat aku, tengok saya ni mungkin orang lari, lebih tengok tahi masuk tandas, berlari keluar. Agaknya kalau orang kenal saya ni buruk macam mana, orang tengok saya orang lari macam tengok tahi, agaknya hina. Tak ada apa-apa. Kita cuma nampak mulia sebab Allah beri kemuliaan, dan sebab Allah tutup aib kita. Bukan sebab kita mulia, sebab Allah saja nampakkan baik-baik je. Sudut buruk kita istighfar, minta ampun. Orang puji, doa Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka, dan ampunkan dosa aku daripada apa yang mereka tidak ketahui. Jadi dalam buat baik, ikhlas. Contoh buat baik, orang pun tak nak buat baik. Ada amal yang kena disyiarkan. Ada amal macam sembahyang Jumaat kena disyiarkan. Macam sembahyang Jumaat kena syiar. Dakwah kena syiar. Sembahyang Jumaat kena syiar. Memang saja nak tunjuk. Sembahyang tu memang nak tunjuk ke orang. Sembahyang tu kerana Allah, tapi memang tunjuk, dipanggil syiar Islam, sunnah-sunnah Nabi. Banyak yang disyiarkan, sunnah dia syiar, tunjuk. Apa-apa amal-amal sunnah Nabi SAW disyiarkan. Ada amal yang disembunyikan, bangun malam, tahajud, kan, baca Quran, zikir. Zikir pun ada zikir istimai, ada zikir infradi. Zikir istimai ni ramai orang tak faham. Orang ramai zikir infradi, zikir seorang-seorang, selawat. Zikir istimai, berjumaah. Apa zikir istimai? Tengah dengar ceramah, ada Syekh Sa'ad Al-Khandahlawi, tengok ada orang tengah pegang tasbih. Dia kata kamu zikir infradi tapi tak zikir istimai. Apa zikir istimai? Masa majlis ilmu, mendengar ilmu tu zikir. Pelajar yang sedang belajar ilmu tu zikir. Tu zikir. Berkasih sayang dengan keluarga tu zikir. Bergurau dengan anak-anak, dukung, berlari, bawa anak-anak pusing rumah, tu zikir. Bukan pegang tasbih je kat rumah pegang tasbih, kan. Zikir dengan anak pun tak boleh senyum. Bukan, senyum tu zikir. Jumpa manusia senyum, tu zikir. Bukan jumpa orang masam je. Jumpa orang kan keras je muka macam nak bergaduh dengan orang. Dia berzikir. Jangan berzikir. Bukan, tu zikir infradi, seorang-seorang berzikir. Bila jumpa masyarakat senyum, tolong orang, itu zikir. Nampak orang susah bukan berzikir, astagfirullah. Orang jatuh longkang, astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullah. Astagfirullah. Tengok orang susah, astagfirullah. Tengok orang lapar, astagfirullah. Berdosa, astagfirullah. Tengok orang semua, astagfirullah, semua neraka, semua sekian kurang ni. Jadi itu bukan zikir. Zikir ni buat seorang-seorang malam zikir. Zikir istimai ni tengah orang susah pergi tolong. Itu istimai. Sama juga sedekah. Nabi SAW sebut sedekah ada dua, yang sembunyi dan terang-terangan. Ini pun ramai orang tak faham. Lama dah bincang tapi ramai tak faham lagi. Zikir ada dua, satu yang sembunyi, satu yang terang-terang. Orang pun kata, kena terang sebab duit orang. Tak duit orang pun, sedekahnya ada dua. Satu yang sembunyi, satu yang terang. Masa sembunyi, banyak sedekah kita buat sembunyi. Contoh, ada rumah-rumah orang kita bayar, transfer sesenyap. Kita pun tak print screen semua sekali. Tapi kalau print screen pun tak salah juga. Banyak orang susah yang sembunyi kita tolong.
Yang terang-terang tolong. Ustaz pilih yang viral je, kalau tak viral tak tolong. Yang viral memang kita letak kat Facebook, sebab dah viral orang pun dah risau berdoa, alhamdulillah dah ditolong. Orang pun lega, ramai orang rasa bahagia sebab kesian sangat makcik tu sebab rumah dia nak roboh. Kesian sangat orang tu tidur dalam kereta. Kesian sangat orang tu duduk bawah rumah. Alhamdulillah semua pun gembira. Semua yang rasa gembira sebab makcik tu dah ditolong, jadi semua orang rasa tenang. Jadi kebahagiaan tu kongsi dengan semua orang. Ada waktu kita buat secara terang-terang. Banyak yang sembunyi, transfer duit ke orang, transfer sini, transfer sana, transfer ni, bagi ni kan. Tak tunjuk semua. Itu tuan-tuan puan sekalian, ada masa sedekah tu sembunyi, ada masa terang-terangan. Jadi ini semua perkara yang asas saja. Untuk itu ikhlas akan diuji. Ikhlas ni kita tak tahu ikhlas ni sampai kita mati. Bila kita tahu ikhlas sampai kita mati. Sampai mati pun tak tahu ikhlas lagi ke tidak. Sebab tu orang-orang dulu mereka takut dengan ikhlas ini. Tapi bukan periksa ikhlas orang. Macam contoh belajar ilmu. Satu orang isteri, satu orang suami dengar ceramah pasal rumah tangga. Dengar je hadis, isteri taat suami. Kalau tak taat, neraka. Daripada pagi sampai malam, hemat suami. Sekali waktu malam, suami kata, yang jom diajak bersama contoh. Tiba isteri dia pun tolak. Maka kata ustaz tadi, maka nerakalah tempat isteri tadi. Maka bila terdengar begitu, suami buat astagfirullah, nerakalah tempat bini aku. Dia kata apa? Astagfirullah, nerakalah. Dia kata astagfirullah, nerakalah tempat bini aku. Nerakalah. Dia kata nerakalah tempat bini aku. Nerakalah tempat isteri aku, dia kata. Jadi bukan bila dengar ceramah isteri patut dia kesiankan isteri dia. Apa yang sebagai suami bila dengar ceramah, sebagai suami fikir apa yang Allah nak saya buat sebagai suami. Isteri pula dengar apa yang Allah nak saya buat sebagai seorang isteri. Begitu. Bukan ilmu ni kita dengar untuk orang. Ni untuk orang ni, untuk orang miskin. Orang kaya bagi ilmu untuk orang miskin. Astagfirullah. Meminta-minta kamu nanti buruk muka kat akhirat. Dia cakap orang miskin. Orang miskin pula jumpa orang kaya. Bang siapa tak bersedekah, bila orang susah dia tak bagi, neraka lah tempat dia. Ular tunggu dalam kubur dia. Orang kaya dengar pun menyampah. Aku kerja macam nak mati, nak bagi kat kau. Orang miskin pula dengar orang kaya cakap, wah kau duit banyak tak nak tolong aku. Faham tak maksudnya? Sebagai orang miskin, apa perintah Allah? Berusaha. Apa perintah Allah? Berdoa, menangis. Apa perintah Allah? Jangan minta kat makhluk. Jangan harap kat makhluk. Minta kat Allah, harap kat Allah. Orang kaya pula, apa perintah Allah? Bila orang lapar, susah, kita tolong. Faham tak maksudnya? Saya pun tak faham sangat dah. Tapi maksudnya, apa yang Allah nak kita lakukan. Apa yang Allah nak kita lakukan. Contoh, dalam komen lah. Dalam komen macam ni. Boleh gembirakan orang atau boleh menyakitkan hati orang. Ada orang tengah komen macam ni pun boleh sakitkan hati orang. Sebab tu disebut, ada orang tengah komen je. Bukan nak kena bagi ceramah. Bukan nak kena keluar duit. Tapi dengan komen pun boleh. Contoh nak sakitkan hati orang. Boleh je aku sakitkan hati orang. Tulis sana, tulis sini, kata sana. Ni saja nak bagi orang sakit hati. Contoh begitu. Ada setengah orang macam tu. Jadi orang macam tu obat dia senang je. Kita belok je. Contohnya lah. Supaya kita semua tak berfikiran negatif. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi. Untuk itu kalau Ustaz tak faham, saya lagi tak faham. Eloklah sama-sama lah kita tak faham. Apa zikir untuk orang kesusahan sempit? Nasruddin, untuk orang yang susah sempit, selalu baca Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis. Aslih li sya'ni kullah. Apa doa untuk orang susah, orang miskin susah diuji, bila doa, antara doa nak makbul, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kedua, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Lepas tu doa Ya Hayyu Ya Qayyum, ya Allah yang hidup, yang berdiri sendiri. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Zamri, ustaz saya tengah murung ni. Murung ni sakit, kena jumpa doktor juga. Tapi tuan-tuan kalau bersedih, terubat dia, kita malam-malam ambil, sekarang sekejap lagi tak payah tunggu malam, ambil uduk, sembahyang 2 rakaat, nangis ke Allah, minta ke Allah, nangis pada Allah SWT, doa pada Allah. Siti Arija, ustaz akak dah faham. Alhamdulillah, sama-sama lah kita faham. Cik Puan, Mimi, semua sekali lah, terima kasih semua sekali. Noriha, Masya Allah, cukup lah tu, dah malam dah. Daing, Zarina, Liana Alias, Nur Hayati, kita jumpa kat Tesco Ampang, Alhamdulillah. Nur Ain, Masya Allah, doa kami guru melaksana. Semoga cikgu semua sihat. Kerja cikgu ni antara kerja yang paling besar. Kerja Kamarul Arifin, saat tidur awal, insyaAllah. Sama-sama kita tidur awal,
Kita niat bangun tahajud. Niat bangun tahajud ni, kalau tak terbangun dapat pahala penuh. Tapi jangan tidur pukul 5 pagi lah. Niat bangun tahajud. Tak bangun tahajud, dah hadis Nabi, siapa niat sembahyang tahajud tapi dia tak bangun, dapat pahala macam orang sembahyang tahajud. Senang tak? Zaman sekarang boleh kunci jam kan? Kunci kat handphone, kunci pukul 4.30, kunci 4.45, kunci pukul 5, kunci 5 suku, kunci 5.30. Akhirnya bangun pukul 8 pagi. Orang keliling semua dah bangun, dia tak bangun-bangun. Tahu sebab apa? Satu, mungkin sebab dia penat. Kedua, sebab sebelum tidur lupa nak doa. Tak ada siapa boleh bangunkan kita tidur. Bukan kunci jam, bukan handphone. Yang pilih kita bangun tahajud ialah Allah. Tu bangun tahajud. Bangun tahajud. Kadang doa bangun tahajud. Pukul 4 pagi bersin. Bukan sebab sejuk. Sebab Allah sayang kat dia, rindu nak bangun tahajud. Sampai sakit hidung, tak boleh bangun tidur dah. Sembahyang tahajud. Ada orang tengah 4 pagi sakit perut. Allah nak bagi sembahyang tahajud. Allah bagi sembahyang tahajud. 4 pagi terbangun. Ada orang tiba-tiba jiran menjerit tengah malam. Jiran bangun. Allah nak kejut tahajud, tapi kita tak perasan. Allah rindu nak dengar kita nangis-nangis pada Maha Suci Allah. Dalam kata lain, kita patut rindu ke Allah. Nangis ke Allah. Rindu nangis. Belajar nangis. Tak boleh nangis, buat-buat nangis. Ni kan sedih kan? Semua bersedih. Covid ni macam lama pula lagi ni. Tak berapa minggu pula. Tak berapa bulan, tak tahu pula ni apa nak jadi dengan dunia ni. Kita pun rasa sedih. Gunakan sedih tu nangis ke Allah. Nanti tenang. Tenang. Teruskan hidup, terus berjuang. Biar jangan tunggu habis Covid berbahagia. Kumara. Sedap nama Kumara Abang Kumara Kumarisan. Masya Allah. Semoga Abang Kumara sihat. Ipen Black. Doa takatir pun okey. Kalau tak larat sangat nak bangun tahajud, duduk. Ada satu doa Nabi bila bangun, riwayat Bukhari, kita bangun je sebut Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebut 3 kali ke 10 kali ke sebut Alhamdulillah, Subhanallah, La ilallah, Allahu Akbar. Dan hadis kata Alhamdulillah, Subhanallah, La ilallah, Allahu Akbar. La haula la quwwata illa billah. Lepas tu sebut Allahumma firli, ya Allah ampun dosaku. Tu malaikat kata, Allah tengok hamba-Ku, dia bangun, dia tidur, dia terus puji aku. Dan dia minta ampun, aku ampunkan dia. Atas katil pun boleh. Betul bang, atas katil pun boleh. Tapi jangan tak bangun langsung, berdoa. Allah sayang kat kita. Sayang, Allah rindu nak kita nangis kat dia. Nangislah kat Allah. Rindu kat Allah. Sebut nama Allah ni manis. Sebut nama Allah ni bahagia, tenang. Sebut nama Tuhan ni tengah malam. Bahagia, tenang. Sebut. Tengah malam bangun, doakan saudara kita. Doakan manusia lain. Bahagiakan orang lain. Terus buat baik. Terus berjuang. Jangan putus asa. Jangan banyak sangat kita teka-teka. Apa nak jadi. Habislah. Masih sebut tadi. Habislah. Matilah. Kiamatlah. Habislah. Musnahlah dunia ni. Teruskan hidup. Thank Catherine. Sembuh seperti sedia kala. Betul. Kita berusaha jaga apa semua nasihat-nasihat yang patut. Tapi jangan beban, jangan stres. Jangan sampai stres, fikir. Sebab kita banyak baca kan. Sama sekarang banyak tengok handphone daripada TV. Tengok handphone, scroll sampai penat. Sampai demam. Bukan sebab Covid demam. Demam sebab tengok masalah Covid je. Tu kita stres. Tapi stres tu kita urus dengan baik. Dengan makin dekatkan pada Tuhan. Makin sayang manusia yang lain. Sayang anak-anak. Penuhkan masa kat rumah. Jangan tunggu bahagia bila dapat keluar rumah. Kat rumah lah bahagia. Allah nak kita peluk anak. Allah nak kita peluk isteri. Allah nak suruh kita bercinta balik dengan isteri, dengan suami. Allah nak suruh kita berkasih sayang. Allah nak suruh kita membaca buku. Allah nak suruh kita tulis buku kat rumah, kongsi ilmu orang lain. Allah nak kita buat kebaikan. Ada masa tutup telefon. Baru tenang. Betul ni. Ni abang ni cakap. Muazzam. Ada masa tutup telefon. Tutup sekejap. Nanti nak tengok. Tutup. Jauhkan sikit telefon. Beri masa dengan baca buku kan, dengar ceramah-ceramah macam ni, dia jadi tenang rasa. Sebab Allah bagi tenang. Dia Maha Kaya. Tu bagi masa. Terima kasih semua sekali. Dan Allah SWT terima Yumiko, Nur Hayati, Azmi, semua sekali, kawan-kawan semua Yana, Zainul, Juliah. Terima kasih semua sekali. Aizam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Khairul Saleh, bila datang Pucung Ustaz. Syasha, Su Indra, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.